Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita bersama lagi dalam kelas Fardhu Ain di Masjid Ar-Rahman Al-Umrah, dan kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang berada di talian, mohon tap skrin Kak Ustazah, sharekan kelas hari ini kepada kawan-kawan yang lain ya. Insya-Allah, terima kasih banyak. Ustazah doakan semoga yang berada dalam masjid ni dan juga yang berada di talian sentiasa dan dilimpahi rahmat oleh Allah, dan Allah sentiasa jaga antum dan sentiasa berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, kita akan baca dulu Al-Quran sebelum kita mulakan kelas pada hari ini. Kita baca Al-Quran muka surat 178, iaitu surah Al-Anfal ayat 9. Siapa ada Quran boleh semak Quran, siapa yang tak ada Quran boleh dengar sahaja, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Pandai Ammar baca Quran. Saya dengar suara dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah kita baca Al-Quran ya, satu muka surat. InsyaAllah mudah-mudahan berpahala kita hadiahkan kepada ibu ayah kita insyaAllah yang mana yang telah pun kembali ke rahmatullah ya. Jadi Alhamdulillah, Waalaikumsalam sahabat-sahabat di talian. Alhamdulillah, terima kasih semua ya. Sama-sama sudi bersama dengan Ustazah untuk pelajaran hari ini iaitu akidah. Saya kalau bab akidah ni berat lah. Saya memang rasa berat. Bab akidah ni memang berat ya. Dia bukan senang ya. Kesucian yang paling besar. Kesucian yang paling besar ialah kesucian akidah. Kesucian yang paling besar adalah kesucian akidah. Jadi kesucian akidah. Jadi akidah ni adalah tapak kepada ibadah. Kalau akidah kita tak suci, tak sahih, tak benar, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Ya, ibadah kita akan ditolak. Maknanya kita kena usaha sungguh belajar sehingga akidah kita ni suci daripada sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang buat ibadah tapi tak pernah mengaji ilmu akidah, tak faham apa tu makna keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masalah ni dia punya ibadah dia ni. Kita kan banyak ni nak masuk bulan Ramadan nak buat ibadah, banyak nak buat ibadah. Tapi kita kena check dulu ibadah kita ni macam mana, akidah kita macam mana. Pangkal dia dekat situ ya. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan bantu saya untuk menyampaikan ilmu akidah ni dengan jelas dan terang insya-Allah tanpa ragu-ragu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pengertian uluhiyah. Sebelum ni ada masuk rububiyah belum kita tahu uluhiyah ke ni? Kita rububiyah belum Uluhiyah dulu baru rububiyah kan? Sat. Rububiyah muka surat berapa? Muka surat 79. Okey, bila kita sebut pasal uluhiyah ya, kita selalu cakap Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin makna apa? Segala puji bagi Rabb. Rabb tu kita nak bagi penjelasan jugalah apa maksud Rabb tu. Rabb tu segala puji bagi Rabb sekalian alam. Kemudian kita sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi biasanya kita akan faham Rabb dengan ilah tu penjelasan dia sama. Tuhan juga kan? Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Sebab tadi kalau kita kata lagi sekali apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji. Alhamdulillah bagi Allah. Rabbil dah Allah dah. Rabbil alamin, Rabb tu. Kemudian kita akan bagi makna dia segala puji-pujian bagi Allah Rabb sekalian alam. Biasanya kita akan kata Tuhan lah, tapi sebenarnya kalau ikut tok guru kita, kalau dia bagi penjelasan dia tak kata Tuhan, dia kata Tuan. Tuan. Makna Syida nak buat awal ambil hidung kembang lah. Ngantuk awal kan? Dah. Okey. Saya kena jangkit belah ni pula. Okey. Segala puji-pujian bagi Tuhan sekalian alam. Okey, kemudian kita kata la ilaha illallah, tiada sembahan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi timbul di sini kita duk fikir apa makna ilah dengan Rabb ni. Apa makna ilah dengan Rabb ni ya? Rabb tu apa, ilah tu apa? Kalau ikut fahaman kita orang biasa lah, pelajar-pelajar biasa ni, kita orang biasa baru duk mengaji ni, kita akan kata sama aja Allah juga. Tapi sebenarnya Rabb tu lain, ilah tu lain. Yang paling banyaknya penjelasan tentang ilah. Bukan pasal Rabb tu. Yang paling banyak ilah. Kalau kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, Tuhan yang memang Rabb dah tadi, melainkan Allah. Sembah tu yang paling banyak sekali. Jadi hari ini kita nak tengok penjelasan berkenaan dengan uluhiyah. Uluhiyah. Dia kalau kita mengaji bab tauhid kan, tauhid. Tauhid maksudnya keesaan lah. Keesaan Allah sebagai Rabb, maknanya perbuatan Allah. Kita mengesakan Allah tu mengesakan perbuatan Allah Rabb lah, Rabb. So maknanya Allah tu Tuhan. Bila Tuhan tu dialah yang memelihara, dialah yang memberi rezeki, dialah yang mengatur, dialah yang membela, dialah yang segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah. Itu adalah perbuatan. Keesaan di sudut perbuatan Allah. Okey? Itu Rabb tu. Tu rububiyah lah. Sekarang kita nak tengok uluhiyah, tengok macam mana. Semua okey ke? Di talian semua okey? Di sini semua okey ke? Okey? Okey nak? Boleh faham? Boleh nak? Kita nak bincang sikit kan? Okey? Kan tak okey lagi? Okey tak? Boleh pelan-pelan lah, pening-pening lalat lagi lah kan? Pening-pening lalat lagi, insyaAllah pelan-pelan lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, insyaAllah, amin ya. Uluhiyah menurut pengertian ahli bahasa adalah ketuhanan. Okey? Uluhiyah menurut bahasa adalah, ahli bahasa adalah ketuhanan. Okey. Dan menurut pengertian ulama tauhid ialah mengiktikadkan i'tikad yang jazam. I'tikad yang jazam bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang berhak disembah. Ini berkenaan dengan sembahan lah. Sembahan uluhiyah tu. Tiada Tuhan yang lain yang sembah selain pada Allah, selain daripadanya, iaitu Allah Maha Esa, Allah Ta'ala. Jadi sembahan yang sebenar-benar sembahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh sembah yang lain, sembah Allah saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun 23. Okey, sama-sama kita baca. Pada dah di depan ada hamzah wasal. Jadi tak tahu nak mengubahkan tak kira punya hak depan bunyi nak buat macam mana tu? Okey, lagi semua sekali kan. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. La ilahin ghairuh. Sembahlah kamu akan Allah.
Sebenarnya. Tu sebenarnya kunci tu. Siapa tu? Sembahlah kamu akan Allah dengan sebenar-benar sembahan. Tidak ada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Tak ada yang lain. Hanya Allah saja. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan yang melainkan aku, kata Allah ya. Oleh itu sembahlah akan aku. Ini semua ayat-ayat menunjukkan yang Allah suruh sembah hanyalah Allah Ta'ala. Okey, itu satu. Kita sampai kat situ dulu lah. Jadi Rabb dengan ilah ni makna dia tak sama. Rabb dengan ilah makna tak sama. Maknanya banyak sangat ya. Daripada Rabb itulah terbit perkataan tarbiyah. Kalau Rabb tu kita kata bila tarbiyah ni perlukan kepada tarbiyah ni, semua bermula daripada perkataan Rabb. Terjemahan dia kalau mengikut kata ulama, yang hakikinya Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membela, itu kita namakan sebagai Rabb. Itu Rabb. Maknanya keesaan pada perbuatan Allah ya. Rabb ni Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuan. Rabb tu maksud dia Tuan. Sebenar-benarnya semuanya adalah milik Tuan. Satu saja Tuan. Siapa dia? Allah. Kita kata kita ni makhluk Allah. Kita ni makhluk Allah. Memang kita makhluk Allah. Tapi bukan kita saja makhluk Allah. Pergerakan kita, bergeraknya kita, diamnya kita, berlakunya sesuatu yang kita buat, rasa, semua pun makhluk Allah. Bukan kita saja makhluk Allah. Apa yang terjadi ni, saya duduk angkat tangan, antum semua duduk menulis, antum semua mendengar, antum merasa, rasa tenang, rasa seronok, memikirkan sesuatu. Semua itu adalah makhluk Allah. Maknanya bukan saja kita makhluk Allah, hak yang duk berlaku pada kita pun makhluk Allah. Allah lah yang berkuasa mengarahkan ianya berlaku dan mengarahkan ianya berdiam. Subhanallah. Jadi tidak ada apa-apa batasan di antara makhluk punya perbuatan dengan Allah punya perbuatan, melainkan semuanya perbuatan siapa? Semua perbuatan. Subhanallah. Jadi dulu pada ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan tentang keesaan Allah ni, keesaan perbuatan Allah ni kepada para sahabat, berpandukan kepada Al-Quran ya, Al-Quran. Kemudian apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menggantikan Nabi siapa? Para bukan Sayyidina Abu Bakar sajalah, semualah para sahabat lah, sahabat Nabi, sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan keesaan perbuatan Allah, keesaan Allah ini kepada umat Islam. Apabila Nabi, para sahabat telah pun meninggal, maka diturunkan pula kepada tabi'in. Tabi'in ni dia bertemu dengan sahabat, tapi dia tak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ni pula yang menyampaikan kefahaman tentang akidah, keesaan Allah SWT ni kepada umat Islam. Kurun Nabi, kurun selepas tu sahabat Nabi, 2 kurun lah. Kemudian kurun tabi'in. Berapa kurun? 3 kurun. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku.
Selepas itu kurun yang mengiringi aku. Selepas tu kurun yang mengiringi aku, mengiringinya. Maknanya 3 kurun tu yang terbaik. Selepas kurun Nabi punya, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, mai kurun yang keempat. Kita kurun ke berapa? Ke-15. Jawab. Okey. Kita kurun ke-15. Kita nak faham macam mana. Dulu sahabat-sahabat memberi kefahaman tentang keesaan Allah ni melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh ke TikTok ya, kalau tak apa cantik dekat ni, dekat muka buku, boleh pergi ke TikTok. Okey, sahabat-sahabat memberi pemahaman daripada Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Quran dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Jadi tak ada masalah lagi lah untuk sahabat menceritakan keesaan Allah kepada umat Islam ketika itu. Kemudian tabi'in pun sama. Apabila sampai kurun yang keempat, ketika itu ramai orang-orang ajam yang masuk Islam. Orang ajam ni bukan orang Arab lah. Kita ni orang Melayu lah. Kita orang Melayu memang masa tu tak lagi. Contohnya orang Parsi masuk Arab, masuk Islam. Dia pun tak faham bahasa Arab. Dia pun tak faham bahasa Arab. Jadi Quran, hadis tak apa nak faham sangat. Maka itulah ulama menyusun sifat 20. Ulama menyusun sifat 20 untuk bagi kefahaman tentang keesaan pada perbuatan Allah. Sifat 20 tu, keesaan pada perbuatan Allah tu. Kalau kita mengaji sifat 20, kita fahamlah tentang keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita ni kurun ke berapa dah? 15. Kurun ke-15 ni boleh baca Quran pun tak kira dah. Hebat dah, boleh dah. Bukan faham pun. Boleh baca idgham, ma'unah ke, ifa ke. Mat tu. Bukan kata Quran, boleh baca Fatihah pun bangga dah. Boleh baca Fatihah, bukan faham. Nak faham Quran, hadis tu memang jauh lagi, jauh sangat kita ni. Hari ni dapat baca Fatihah dengan betul pun satu nikmat, satu anugerah Allah bagi kat kita sebagai orang ajam. Bukan orang bangsa Arab. Fatihah elok pun kan okey. Kalau tok guru dengar Allah melelong hang punya Fatihah hang bayang lagu mana ni? Tu teruk tu. Bukan suruh baca faham ayat Quran, baru baca Fatihah pun melelong. Baca Fatihah pun tak betul. Tapi kalau kita boleh baca Fatihah dengan baik, alhamdulillah lah untuk orang akhir-akhir zaman ni. Jadi habis-habis tak boleh pilih apa betul Fatihah. Kalau betul Fatihah pun tak mampu, memang teruk sangat dah tu. Berbetul Fatihah. Dah boleh berbetul Fatihah, teruskan dengan Al-Quran. Baca Quran, bukan nak pergi faham lagi teruk. Mengaji bahasa Arab mampu tak? Bola-bola penuh kelas, lepas tu tak ada apa. Tu boleh kurang. Pasal bukan bahasa kita. Nak faham lagu mana? Ante-ante boleh lah. Ente-ente. Anak-anak mas buka. Jadi maknanya ini zaman kita ya. Kalau zaman dulu itu yang ulama-ulama menyusun tentang sifat 20. Sifat 20 nak bagi kita faham tentang keesaan perbuatan. Contohnya wahdaniyah tu. Wahdaniyah sifat 20 yang keberapa? Tak ngaji lagi. Keenam. Wahdaniyah tu, keesaan tu, dia sifat 20 yang ke-6. Okey? Sifat 20 yang ke-6. Tetapi walaupun dia nombor 6, tapi sebenarnya perbicaraan tentang sifat 20 tu dia duduk di atas lagi. Pasal dia keesaan. Baqa, apa lagi? Qidam, baqa, semua tu menceritakan tentang Allah yang esa. Walaupun wahdaniyah nombor 6, tapi tentang keesaan Allah. InsyaAllah kalau Faridatul Faraid kita sampai, InsyaAllah kita boleh kupas lah satu-satu ya. Saya ingat pun ramai pun dah mengaji dah kitab Faridah kan. Tak apalah, saya kupas cara saya kan. Masing-masing ada masing-masing cara kan. Jadi saya pun tak pandai mana juga. Tengah belajar lagi untuk menyampaikan benda ni pun bukan satu benda yang senang ya.
Jadi maknanya kalau kita mengaji sifat 20, kita kata mengaji apa? Orang tak tahu lah mengaji sifat 20 tu apa. Sebenarnya tentang keesaan perbuatan Allah. Baca qada dan qadar lah. Qada dan qadar ni kita dengar pada nama kecil-kecil lagi dengar dah. Duduk di mulut ni qada dan qadar ni. Qada kepada Allah. Berlaku apa kan? Qada kepada Allah. Beriman tak? Beriman. Siapa tak beriman? Qada kepada Allah. Tapi kita faham ke qada kepada Allah tu? Sebaiklah kita pun ada pengajian juga kan. Tidak lagi blur lah tentang qada kepada Allah ni. Kita mengaji qada kepada Allah, nama juga kita mengaji. Qada tu adalah perbuatan Allah yang sejak asal. Qada. Qadar tu perbuatan Allah sekarang. Perbuatan Allah juga. Qada perbuatan Allah asal, sejak asal, azali. Hari ni kita boleh mengaji qada dah ni, sejak azali lagi. Allah dah qada dah kita akan mengaji hari ni. Sampai masa ketika kita boleh mengaji. Maknanya berlakulah qadar Allah, perbuatan Allah sekarang. Perbuatan Allah sekarang. Di TikTok okey tak live? Nak tanya sahabat-sahabat dekat TikTok. Oh okey nah. Hak nu dah buat perangai sikit. Okey, alhamdulillah ya. Tiada Tuhan yang Rabb tu Tuhan yang sebenar-benarnya, hak semua hak Allah. Kalau Rabb tu Tuhan yang sebenar-benarnya, hak dia, semua dia punya, semua Allah punya. Makhluk apa semua Allah punya. La ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Kalau ilah tu sembahan. Tiada Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Allah SWT. Yang panjang terjemahan la ilaha illallah tu pada sembahan, bukan pada Rabb ya. Yang pada sembahan tu. Okey. Sebagai orang yang beriman, kita kena lengkapkan kedua-dua ini, iaitu rububiyah dengan uluhiyah. Sampai sesaat ni faham lagi apa perbezaan uluhiyah dengan rububiyah. Kalau rububiyah keesaan pada perbuatan Allah. Kalau uluhiyah keesaan pada sembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia beza dia tu je. Rabb keesaan pada perbuatan Allah. Dipucung tak okey. Dandan sangkut. Okey, kalau tak okey saya boleh buat rakaman, tapi tak okey sangat ke dekat TikTok tu? Okey semua okey. Okey je kan? Okey, kalau okey saya nak simpan dan jadi rakaman. Kalau belah sana tu nak buat macam dah tak okey dah tu. Okey. Asal kaedah ialah maknanya cuma kalau nak beriman dengan sebenar-benar beriman Allah sebagai Rabb dan beriman bahawa Allah sebagai ilah, kita nak pilih jalan mana cara kita nak beriman ni. Jalan mana selain pada sifat 20 ya, dan juga beriman kepada ni lah, ilmu akidah ni lah, ilmu uluhiyah dan rububiyah. Okey, sekarang kita tengok sedikit berkenaan dengan di buku kita ni. Allah menjelaskan kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Allah utuskannya kepada kaumnya untuk beri peringatan. Ini pasal zaman Nabi Nuh. Kepada mereka tentang siksaan Allah, murka Allah dan azab Allah bagi yang sekutu dengan Allah. Lalu Nabi Nuh berkata, afala tattaqun, hai kaumku sembahlah Allah, kerana sekali-kali tidak ada ilah, iaitu sembahan yang hak bagimu selain daripada Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa? Maksud di sini, tidakkah kalian takut pada azab Allah di saat kamu sekutukan Allah? Ini ayat Mukminun 23 tadi. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan yang bagi kamu selain daripada Allah. Ini kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam suruh kaum-kaum dia sembah Allah. Dan Nabi Nuh pesan, tak ada sembahan lain, Allah saja yang kamu kena sembah. Okey. Kemudian daripada surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni
Inilah kewajipan pertama bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf tu baligh berakal ya. Bahawa tidak ada ilah yang lain. Tidak ada sembah yang lain. Tidak ada benda lain yang kita boleh sembah dan kita layak sembah. Dan kita boleh ibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah sahaja. Dan tak ada sekutu yang lain. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah SWT, sebagai orang mukallaf, kita tak ada sembahan yang lain melainkan Allah saja kita sembah. Hanya sembahan Allah saja. Yang Allah sebut dalam Quran. Sembah Allah. Sekarang ni adakah orang sembah selain daripada Allah? Ada banyaklah. Ya, sembah macam-macam lah. Ya. Kadang-kadang sembahan kita tu macam kita sembahyang menghadap Allah, tapi sembahan kita bukan pada Allah. Bukan sembahan pada Allah. Itu yang kena jaga ya. Okey, cuba baca surah yang seterusnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya. Setiap Nabi, apa ni maksudnya, dan kami tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad seorang Rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadahlah kamu kepadaku. Maknanya Allah kata sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi lah yang diutuskan oleh Allah pun satu benda je nak sampai risalah. Sembah Allah je, yang lain jangan sembah. Tu je, sama je. Mana-mana Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW, risalah dia hanyalah satu, sembah Allah saja, jangan sembah yang lain. Orang lah mana mau sembah. Kita kurang ke berapa? Benda yang Nabi sampai tu, Nabi wasiatkan kepada para ulama untuk sampaikan kepada kita. Sebab tu ulama-ulama dok menceritakan kita benda yang sama saja. Benda yang sama saja. Sembah Allah, jangan sembah yang lain. Sembah Allah, jangan sembah yang lain. Daripada sudut ibadah, daripada sudut akidah. Semua sembah Allah saja. Setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT ni menyeru penyembahan hanya kepada Allah. Semua Nabi-Nabi penyembahan hanya kepada Allah. Di muka buku okey tak? Okey balik tak? Di muka buku. Okey? Menyeru penyembahan hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Fitrah nurani pun bersaksi membenarkan hal. Fitrah kita, kehendak kita, hati kita. Orang tak sembahyang pun kalau jadi apa-apa kat dia, accident, dia akan sebut apa? Allah, dia akan keluar walaupun dia tak sembahyang. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia buat maksiat, dia satu Allah, dia akan sebut juga. Sebab apa? Fitrah kita, nurani kita, memang penyembahan kita pada Allah. Sebab kita diciptakan atas fitrah. Memang fitrah. Cuma sekarang ni bukan kata masalah beriman. Kita dah ada iman, cuma menyuburkan iman. Tapi iman dia boleh hidup, dia boleh sakit, dia boleh mati. Paling risau kalau dia mati. Mati memang tak boleh buat apa. Kalau sakit boleh ubat lagi. Sakit boleh ubat lagi. Sekarang kita nak masuk Ramadan kan? Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan menguatkan iman. Bukan bulan baca Quran. Bukan bulan ibadat. Bukan bulan sedekah. Bukan Ramadan bulan sedekah. Sedekah bulan lain. Bukan bulan solat. Solat bulan lain. Bulan-bulan lain RM1. Sedekah bulan biasa, 11 bulan dah sedekah dah. Bulan Ramadan start 1 hari bulan, tengok nak boh RM1. Kalau boh RM1 juga, baik bubuh set-set hari biasa RM5. Bulan Ramadan baru RM1. Saya buat macam mana ni? Kita kira siap-siap ni 30 hari, berapa ringgit nak buat tabung? Kita kena ada satu amount untuk bulan Ramadan selama sebulan tu, konsisten, tiap-tiap hari berapa ringgit kita nak buat. Jangan buat sekali ya. Buat sekali habis, buat 1,000 sehari. Hari ni tak buat. Rugi jumpa Ramadan. Buat 1,000 tu, hari pertama ada 1,000. Ataupun yang Lailatul Qadar 10 yang terakhir tu. Tak boleh. Sekarang ni kita dah kena merancang ya. Kalau kata bulan sedekah bukan bulan Ramadan. Bulan biasa, 11 bulan, hari-hari sedekah. Tak ada lah kata hari ni nak sedekah, esok tak mau sedekah. Hari ni nak sedekah, esok tak mau sedekah. Hari-hari sedekah.